menangis perempuan ni masuk. Bila masuk menangis tuan-tuan, ni Hajjaj lagi bengang. Pengawal, kau pegang Sa'id ke lambung dia. Umur 76 pegang lambung sampai ke depan Hajjaj. Jatuh luka habis. Bila jatuh luka, Sa'id waliullah dia baca lillahil masyriq wal, dia baca apa? Bukan lambung dulu, dipusing mukanya. Dia pegang tu, wahai pengawal, pusing muka Sa'id. Sebab Sa'id bercakap ni, dia tak tengok Hajjaj, dia tengok kiblat. Dipegang, pusing ni. Umur 76, tahu mana nak pusing kan? Pusing tu, dia baca Al-Quran. Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur, di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, di situlah wajah Allah. Allah ada di mana-mana. Dipusing dia tengok. Wali Allah ni, bila orang buat dia baca Al-Quran. Wali Allah. Bila dipusing tuan-tuan, Hajjaj ni dengar yang Quran bukan insaf, lagi bengang. Bila bengang tuan-tuan, pengawal pegang Hajjaj, pegang Sa'id, baling jatuh tuan-tuan. Bila jatuh luka habis ni. Umur 76 tuan. Kena baling. Kalau kita macam mana? Ada sini 76. Mari kita try baling tengok. 76. Jatuh luka. Bila jatuh luka, Sa'id waliullah dia sebut apa? Minha khalaqnakum. Daripada tanah ini aku dijadikan. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah aku kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah inilah aku akan dihidupkan semula. Inilah, kalau boleh wahai anak muda, bila mak kita mati, ayah kita mati, saudara kita mati, kita duduk dalam kubur kan, kita buat turun jenazah, kita ambillah 3 gumpalan tanah. Orang di atas tu bagi lah. Kita ambil gumpalan yang pertama ni, letak depan muka orang yang duduk di bawah tu. Bacalah minha khalaqnakum. Kemudian ambil lagi 1 gumpalan, letak belakang ni. Wa fiha nu'idukum, kepada tanah kamu kembali. Kemudian ambil 1 lagi, letak kat tulang selubi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah ini kami akan dihidupkan semula. Kita buat tak macam tu? Buat ni kita mengaji ni, wahai anak muda. Buat dua tu pegang. Bukan pegang saja, ada doa dia. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bila dibaca macam ni, Hajjaj lagi bengang. Hajjaj buat macam mana? Dia lompat atas tubuh Sa'id, sebab Sa'id duduk depan dia. Dia lompat, dia tekan kepala Sa'id ke tanah. Bila dia tekan ke tanah, dia keluarkan pedang yang tajam, dia sembelih Sa'id daripada belakang. Pak! Kata, putih tengkok. Bila putih, Sa'id cakap ni tengkok putih ni. Kepala tu duduk cakap wahai Hajjaj, kau telah membunuh aku. Kau tak dapat bunuh lagi sesiapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasih aku. La ilaha illallah. Sebut lagi. Ni, tengkok putih dah. Sebut lagi. La ilaha illallah. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang ulama, Dr. Aid Al-Qani, dia kata apa? Tiba-tiba darah tu mengalir daripada baki daging badan ni. Keluar melalui ni, tengkok ni. Darah tu keluar jatuh atas tanah. Tiba-tiba darah itu menulis kalimah La ilaha illallah. Tulis kalimah la ilaha illallah. Maka kata ulama ni, Sa'id bukan dia berzikir dengan mulut saja, tetapi seluruh anggotanya ingat Allah. Dia mati dengan la ilaha illallah. Tuan-tuan, sebab tu mereka hina sungguh ni Yazid ni. Sebab apa? Sebab zalimnya gubernur dia. Sebab tu ni pakat hina sungguh. Tapi kita, mereka ni tuan-tuan, duduk di kalangan orang baik-baik juga, kita hina, kita baca. Sebab tu kita hormati mereka. Mungkin ada khilaf. Ada khilaf sesama mereka. Itu. Ini di antara tandanya. Okey? Yazid bin Muawiyah. Seterusnya, maka dipahamkan daripada hadis ini akan bahwasanya awal zaman itu telah ada orang yang menukar dan mengubahkan akan sunnah Nabi kita. Maka pada zaman yang akhir terlebih banyak daripada orang yang menukarkan dan mengubahkan hadis yang membawa kepada yang lain daripada kehendak hadis itu. Dia kata, kalaulah ni baru tabi'in dah tak mau dah tuan-tuan kepada keadilan Islam. Ni zaman kita ni dah 1491 tahun dah Nabi meninggal. Lagilah berlaku tuan-tuan yang kata kacau bilau tak adilnya agama ni. Bukan tak adilnya akan pemerintahan ini. Sebab disebut sini, tentulah banyak di akhir ni kata orang yang menukar dan mengubah hadis yang membawa kepada yang lain daripada kehendak hadis itu, bahkan membawa ia akan segala yang menjadi akan kemajuan segala maksud mereka itu. Dia kata buat apa kita tengok ni Quran apa semua ni zaman ni tak maju.
Ni kita tak pegang Quran ni lah, tengok kita boleh buat hebat daripada tu. Semuanya tak boleh. Kalau ikut Quran ni tak maju, buang kemajuan. Allah, sebenarnya orang yang pegang Quran ni lah orang yang maju. Orang yang nak kepada agama ni lah orang yang maju. Sebab dia jadi engineer yang tak buat benda yang maksiat. Dia ada Quran dalam dia. Takkan dia nak buat benda hal tak elok dia. Tuan-tuan jadi electrician yang pasang elok semua wayar betul. Sebab dia ingat dengan Tuhan tu. Kan? Baru ni saya buka dalam ni lah. Tak pernah baca WhatsApp grup ni. Tapi tengok ada satu. Bagus ni. Tapi dia bukan hadis Nabi. Diceritakan bagaimana ada seorang kan kaya, dia kata apa? Kalau siapa di kalangan kamu, aku orang kaya. Kalau nak harta aku, mai tidur dengan aku sebulan dalam kubur. Kita baca lah WhatsApp ni. Hampa ni tak baca langsung. Teruk dia hampa. Kadang-kadang kena baca juga, bagus juga. Dia kata, mai tidur dengan aku sebulan, lepas tu harta tu aku dah bagi dah kat peguam aku. Maka boleh ambil. Maka orang ni orang miskin, dia pergi jumpa dekat orang kaya tu, saya sanggup. Akhirnya orang kaya ni mati, maka dia pun sanggup lah. Sanggup macam mana? Kubur tu, sebelah kubur tu dikatakan dibuat satu lubang, ada lubang angin. Dan ada lubang tu bini dia hantar makanan. Hantar makanan. Jadi dia pun tidur dalam tu lah. Hari pertama tidur tuan-tuan, dia selalu berjalan, orang miskin, pegang tungkat. Tengah duk tidur tu, tiba-tiba datang malaikat. Dia cerita dalam tu lah. Ni bukan hadis Nabi. Hampa jangan ambil serius sangat. Dia bukan hadis Nabi. Saya duk catat pula. Siapa rawi dia ustaz? Mampu aku. Tak ada ni cerita dalam WhatsApp ni. Cerita kita kena ambil. Cerita kan. Jadi, mai ni, malaikat ni. Malaikat tu tanya, apa yang bersama dengan kamu? Dia kata tak ada apa. Yang ada bersama dengan aku ni tungkat aku. Tungkat ni. Lalu malaikat ditanya, tungkat ni kamu dapat daripada mana? Dia pun dapatlah, aku beli dekat ni. Dah habis apa semua. Dah tanya apa semua. Esok mai pula. Mai tanya pasal tungkat tu lah. Tungkat ni kamu guna untuk buat apa? Aku mai dalam sembahyang, kaki aku tak larat, ini aku tungkat. Esok mai duk tanya tungkat ni lah. Tanya pasal tungkat. Buat apa beli dia? Habis cukup 40 hari. Lepas korek, buat keluar. Apa jangan buat serius. Ni bukan hadis Nabi ni. Nampak jadi kan. Akhirnya tuan-tuan, ni buat pengajaran. Akhirnya bila dah keluar, apa yang dibuat? Peguam ni nak ambil duit ni, nak bagi harta ni, nak bagi. Dia kata apa? Aku tak mahu, dia kata. Tera tungkat yang aku bawa masuk dalam kubur, ditanya 40 hari, satu persatu. Kalau harta ni diberi ke aku, macam mana aku nak jawab di hadapan Allah? Nak abang kata dahsyat. Tuan-tuan ingat, kita buat ni tak lepas lah. Jangan bang, satu-satu bang. Satu-satu wahai anak muda. Sebab tu wahai anak muda, buat baik sekarang. Sementara kita muda, jangan kata muda kita enjoy. Jangan. Ingat, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Sakaratul Maut, kita nak mati esok, kita akan dibayang satu-satu apa kita buat masa hidup dunia. Cuba bayang masa hidup dunia kita pernah buat maksiat. Dia akan bayang satu-satu. Sebab tu masa tu kita akan buat balik apa yang kita buat. Kita akan buat balik apa yang kita buat. Kalau dulu kita pernah buat maksiat tikan yang ikut, kita takut itu kita buat balik. Buat gaya. Kita pernah pernah buat maksiat. Sebab tu wahai anak muda, jangan buat maksiat. Sebab bila buat maksiat, hilang berkat. Hilang keberkatan dalam hidup. Tu. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu disebut di sini dia kata, mereka nak kemajuan, tapi agama tak nak. Sebab apa? Sebab agama ni menghilangkan kemajuan, dia kata. Itu maksud mereka. Ialah segala kaum muda. Ni kaum muda, dia kata. Orang muda-muda. Kaum muda. Kau ni, dulu ni, kalau rumah kenduri, mereka akan pergi potong tu, akak batang pinang. Hamba tahu tak? Potong akak batang pinang, lepas tu buah dalam ceret, pakai rebus. Lepas tu minum lah. Bila minum tuan-tuan, alhamdulillah malam tu. Malam tu kan ada joget lambak. Razal Pati kan. Lepas tu mereka jemput jebung. Jebung, apa tahu tak jebung? Hampa jebung pun tak tahu. Sebab apa? Akulah duduk tepi balai tu, duduk pegang tu. Pegang tiang tu. Jebung naik, duduk menari. Jebung tak jebung? Pondan. Loh, mereka tak tahu apa. Pondan tu kami panggil jebung. Naik tu dia, betul lah yang lembut je kan. Jadi yang tu tak ada, dia burung. Sebab aku tahu lah, aku duduk mengendap. Zaman budak-budak tu. Dulu kita pergi kan. Kira seminggu tu, dia pasang balai tu. Ada balai.
Orang muda tak tahu ada balai. Bila ada balai tu, jadi esok nak kenduri tu, malam tu dia panggil geng tu Ghazal Fatih tu. Jadi jebung ni akan menyanyi Alam baladin, depa pun diamnya. Aku duduk tepi balai tu, pegang tiang tu lah, tengok. Dengan kepiah pun ada. Allah tuan-tuan. Tu zaman tu lah. Ni kaum muda dulu kaum muda ni, sebab ni kitab ni ditulis zaman dulu. Kaum muda dulu Kaum muda dulu kira je tu Kalau kenduri mesti ada Ghazal Fatih. Kalau ada kenduri tu mesti ada tarian. Macam lah ni tak ada dah yang tu. Lah ni pakai karaoke. Ya. Perhatian selamat datang tuan-tuan ke kenduri Ustaz Abdullah Khairi. Okey kan. Ataupun Encik Bakar kan. Lagu macam-macam. Tengok saya mai. Tuan-tuan, selamat datang Ustaz Abdullah Khairi. Terus. Bila Israel. Aku makan pun tak lalu. Lagu Bila Israel, tuan-tuan. Bola Mahizin pun tak bawa kan. Ini Bila Israel. Sebab Ustaz mai, tuan-tuan. Elok Ustaz balik ya. Cinta sakti. Lingkup, tuan-tuan. Ni geng muda ni kalau buat lagu nasyid tu tak apa kan. Bila sampai tu, Assalamualaikum tuan-tuan, selamat datang. Ni keluarga daripada keluarga Haji Harun. Maksud ni keluarga Haji Harun. Kita tahu tak ada masalah. Bolehlah lagu hal elok sikit. Dulu ni tak ada tu, tak ada karaoke tu, tapi merapu. Tak ada masalah kan tu. Persilakan ni keluarga siapa ni tuan rumah. Ustaz Haji Harun. Ni keluarga Haji Harun semua ni. Silalah. Jadi kita sampai-sampai tu minta bagi ucapan sikit. Kita pun Assalamualaikum, saya keluarga daripada ni ucapkan terima kasih, ada beberapa orang tak boleh mai, jadi terima kasihlah menjamu selera, jadi kami pun kenyang mai jauh, salam pun tak apalah, kira okey lah tu. Tak ada masalah, hubung silaturahim, betul tak? Ini buah lagu merapu. Dulu tuan-tuan tahu tak? Dulu ada bukan tu, depa ada tu speaker. Bubuh atas pokok panggil. Mula-mula apa? Mula-mula Ismail Hashim Nalladhi Ismail Hashim. Lepas Ismail Hashim Suraya. Apa kan tahu? Zaman saya dulu speaker, pakai speaker. Bila dengar tu seronok tahu. Dulu hamba cerita kampung ni sebab hamba tak tahu. Pakai speaker. Kalau kira sebatu dengar lepas tu mula-mula baca Quran. Lepas tu Suraya. Lepas Usraya P. Ramli. Lepas Mem Jais. Lepas tu lagu Hindustan. Lepas tu dia merapu tu kan. Allah tu dulu tu. Ni kaum muda ni dulunya. Tu disebut itu kaum muda. Kenduri ada jenis tu. Lepas tu bersanding pun ada lah, tak ada lah kan. Tadi bersanding tu kan. Kalau bersanding pun lah ni pakai tudung elok lah dulu. Pengantin bersanding apa tahu kau apa dulu? Nyamah dia no. Kau apa? Ke-4 pagi. Ustaz Mat jawab. Ni yang kami ni mengantuk tak kira dah. Awak lambat dah. Pukul 4 pagi. Punya make up. Keluar-keluar muka macam hantu Cina. Dulu tuan-tuan. Tadi kaum tu lah. Allah tak ada dah no. Allah simple lah tuan-tuan. Ni cerita. Kerana kaum muda. Kerana pendek pelajaran mereka itu. Masa ilmu tak ada. Sebab dulu orang tak mengaji. Sebab dia kata kalau mengaji kita faham, lagi kena buat. Tak payah mengaji, biar tak tahu langsung. Jadi senang nak buat apa pun. Tu jenis ni. Dengan sebab digunakan pada segala masa itu bagi kerana menuntut dunia jua. Ni kaum yang muda ni, kaum dulu ni, tuan-tuan, mereka tak maulah benda-benda yang nak mengaji agama. Sebab menyusahkan. Jadi mereka fikir apa? Buang masa daripada menuntut tu, lebih baik duk cari dunia. Supaya jadi luas dunia mereka itu. Supaya apa yang ada ni semua dunia. Dunia tu penting tak? Penting. Jangan kata aku tak mau dunia. Kan? Biar kita lagi mengaji. Kalau kita dulu bisnes kita satu kedai buat jadi 2 kedai. Ada 2 kedai, aku mengaji alhamdulillah ada 2 kedai. Ni ada orang saya sejak main mengaji dengan Ustaz Abdullah Khairi, kedai-kedai semua jual habis. Tak mau. Abang Haji biar kedai banyak Abang Haji. Bila duit banyak kita boleh bantu orang. Kita boleh keluar zakat, boleh keluar sedekah. Orang makan, doa kita lagi. No? Kalau tuan-tuan ni anak muda jangan. Bila dah mengaji, tak mau, kerja pun tak mau. Nak main mengaji dah. Lagi kita mengaji, lagi dunia kita nak. Sebab apa? Dunia ni sebagai mazra'ah jambatan kita. Untuk tanam tu nak bagi akhirat. Kalau tak ada duit, tuan-tuan tak boleh main malam ni.
Sebab nak mai pun kena beri minyak motor tiap. Betul. Jangan nak mai pula ustaz minta RM5 ustaz. Sebab mai mengaji dengan ustaz duit tak ada. Agak-agak betul lah. Sebab tu dunia ni kena ada. Kalau tak ada dunia macam mana kita nak pergi Mekah? Kan orang kata ustaz, sebab tu kita banyak sebut bab bid'ah. Bid'ah ni tuan-tuan, Nabi yang tak pernah buat, kalau kita buat, depa kata bid'ah dalalah. Kalau Nabi tak pernah buat, saya nak tanya. Ada yang Nabi tak buat, tapi kita kena buat. Contohnya nak naik kapal terbang, Nabi tak pernah buat. Tapi kita kena naik kapal terbang untuk nak pergi Mekah. Betul tak? Itu benda yang Nabi tak pernah buat, tapi kita kena buat. Contohnya, kita lepas tu ada, ni bukan ibadat. Nak naik kapal terbang ni ibadat, Nabi buat haji. Sebab tu kita kena fikirlah bab-bab ni tuan-tuan. Takut kita tak apa nak faham. Jadi tuan-tuan dia kata, ni menuntut dunia jua supaya jadi luas dunia mereka itu dan tinggi kemegahan mereka, cari dunia sampai lupa akhirat. Nak rasa hebat dunia. Yang tiada kekal ia pada dunia dan tidak nampak mereka itu akan kemegahan yang kekal itu. Mereka tak nampak bahawa yang kekal ialah akhirat, yang kekal abadi. Dunia ni sementara aja. Orang yang mati dah banyak dah. Mereka tak tinggal apa pun untuk kita. Tapi yang mereka tinggal mungkin ada yang manfaat. Contohnya apa? Ni surau ni ada orang yang buat dah. Ni manfaat bagi dia. Manfaat. Sebab tu tuan-tuan fikirlah apa yang kita boleh tinggal di dunia ni untuk manfaat akhirat kita. Sebab mati orang akan ingat kita tuan-tuan, tahu tak berapa hari? 2 minggu lah. Tuan-tuan 2 minggu lah. Lepas kenuri yang ke-7. Nuri 7 lepas tu orang tak sebut lah. Tak percaya tuan-tuan mati lah. Tak percaya mati lah. 7 hari lah. Bini kita ingat berapa hari? Tuan-tuan tahu tak bini kita? Kematian suami berapa lama? 4 bulan 10 hari, betul tak? Dia ingat kita tu 4 bulan 10 hari lah. Dia tunggu bila nak habis ni, bila nak habis. Habis dia tak ingat dah. Betul yang pada gelak apa? Tak tahu. Mati kita ni, orang ingat kita 2 minggu lah. Tu pun kalau kita ada benar baik, dia akan ingat lah. Allah khairi dah mati dah. Dia benar. Ada orang sebut kan. Kalau tak ada apa, 2 minggu lah. Tu pun dia berkata, alhamdulillah, mampus lah orang tu ni. Tu tak mau orang tu. Isteri kita ingat kita 4 bulan 10 hari lah. Habis tuan-tuan, tak ingat dah orang pakai duk tengok. Lawa janda. Tengok kan. Allahu akbar. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadikan dunia ni bukan kemegahan kita, dia sebagai jambatan yang tak kekal untuk kita. Tapi akhirat yang kekal. Ialah kemegahan di dalam negeri akhirat yang kekal itu. Maka sanya kemegahan di dalam akhirat itu ialah segala nikmat syurga. Sebenarnya kita ni nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala kan. Yang kekal abadi. Sebab tu disebut dalam Quran, syurga apa? Innalil muttaqina mafaza. Syurga ni disedia untuk orang yang bertakwa aja. Innalil muttaqina mafaza. Untuk orang yang bertakwa aja. Apa dia takwa tu? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa Allah larang. Tu takwa. Maksud dia, benda yang maksiat kita tak buat, kita ikut. Benda yang kita suruh semayang, kita semayang. Sebab tu wahai anak muda, semayang tak ada qada tau. Ni seulang kali lagi ni. Qada semayang kerana 3 perkara. Pertama, kerana tertidur. Faham tak? Tertidur. Tidur, jaga, pukul 8. Allah! Bangun terus qada. Jangan tak faham, qada lepas hak. Semayang tak ada qada. Kecuali tertidur. Ataupun terlupa. Contohnya saya kuliah malam ni. Kuliah terlupa. Tengok-tengok azan subuh. Allah, insya tak semayang ni. Tuan-tuan punya seronok kan? Seronok apa? La pun lena dah seronok. Nak subuh apa lambat lagi. Jam tu pukul 8:05 minit. Kurang jam punya jam. Aku ingat. Tak bergerak-gerak. Hampa tolonglah buh bateri tuan. Oh, dia tengok lah pukul 8 lagi. Rupanya jam mampus. Ni betul. Terlupa. Jangan buat lupa. Yang ketiga apa? Pitam. Tidur. Terpitam. Maksud dia tengah-tengah pitam. Jaga-jaga dah masuk waktu asar dah. Kita zuhur tak semayang. Tu terus bangun qada. Jangan kata saya kerja, saya buat, saya qada. Tak ada. Qada tak ada. Jangan pula dah mati-mati, tolong ustaz ni saya nak keluar fidyah.
Saya tanya, fidyah tu untuk apa ni? Bapak saya semayang tak tinggal kat 3 bulan. Semayang tak ada fidyah bang. Semayang qada pun tak boleh. Hang keluar. Fidyah ni untuk apa? Puasa. Fidyah ni untuk siapa? Fidyatun tu'amu min miskin. Bagi orang miskin. Ingat, fidyah tu bagi orang miskin. Dengan ni mai tinggal kat masjid Surau Lahak Yui. Berapa ni? 10 kampit. Ni apa? Fidyah mak saya. Yang makan ni tuan-tuan miskin kah? Fidyah ni untuk orang miskin. Yang ada ni, yang miskin ada lah. Tapi makan semua. Bukan miskin pun. Ni tak? Tak terangkat takutnya. Fidyah tu macam mana? Orang yang tinggal puasa sehari, 1 cupak. 1 cupak sehari. Kalau 30 hari, 30 cupak. Macam mana nak kira? 30 cupak, 1 gantang 4 cupak. 30 cupak bagi 4. Berapa? 7,5 gantang. Aku pandai matematik. Ku tipu pun hampa bukan tahu. 30 bagi 4, 7,5. 8 gantang. 8 gantang lah. Maksudnya sebulan tu 8 gantang. 8 gantang berapa? 1 gantang di sini berapa? Siapa duk jadi amil tu? Ustaz Mat, apa tak? 1 gantang Pulau Pinang. Berapa ringgit? 7. 7 ringgit. 7 ringgit. Maksudnya 8, 7 kali 8. 56 ringgit saja. 50 ringgit tu macam mana? Pergi beli beras bagi orang miskin. Faham tak? Itu kalau sebulan. Kalau tertinggal banyak bulan, dia kena ganti-ganti, tambah. Tu kena tahu tu. Sebab tu tuan-tuan ingat, qada semayang tak ada kecuali 3 aja. Macam mana? Kita kena qada lah. Ada orang tanya, ustaz ni macam mana? Ni baru ni ada Rora. Rora kata tak payah qada. Tidak. Sebab kalau nak qada kita tinggal banyak. Oh, sonok banyak. Hak jenis tak semayang. Ingat, mampu buat. Sebab benda ni tuan-tuan bukan benda sunat, benda yang wajib. Tiba-tiba saja kita tak buat. Cukuplah astagfirullahalazim, tak payah qada. Oh, belambak tak payah sembahyang semualah. Kita umur 40, kita qada. Kita apa? Kita taubat. Untung banyak macam tu. Jangan memudahkan agama. Agama ni mudah, tapi jangan mudahkan dia. Menyebabkan menjadi keliru kita. Penin kita lah ni tuan-tuan. Banyak fatwa sangat. Aku pun tak tahu tuan-tuan. Hak Rora ni pun ada Ruru lagi, Ariuru lagi. Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tu. Kita nak cari syurga. Syurga tu apa? Untuk orang yang bertakwa. Saya sebut innalil muttaqina hadaiqa wa a'naba. Bila orang yang bertakwa dimasuk syurga, hadaiqa wa a'naba, disediakan esok ialah kebun-kebun kurma. Hadaiqa wa a'naba, bukan saja kebun kurma, kebun anggur. Wa kawa'iba atraba, pasangan yang sama umur. Ni kita nak ni nak masuk syurga ni. Pasangan yang sama umur. Setengah kata 25, setengah kata 35. Kemudian apa? Wa ka'san dihaqa, ada segelas air yang diberi minum kepada ahli syurga. Namanya tertulis, sekali minum hilang dahaga selama-lamanya. Wa ka'san la yasma'u nafiha lagwan wala kidzaba. Kamu tak dengar dalam syurga nanti benda yang tipu dan lara. Ni nak abang ni. Syurga esok yang tipu tak ada dah. Tuan-tuan, kita bersyukur banyak-banyak kerana minyak takkan naik. Dah kali minyak naik juga. Dok abang 5 ringgit naik 2 kupang. Tuan-tuan bayang bila 2 kupang nak turun start senang tak? Dia ambil 6 kali nak turun, pandai dia. Dia pandai. Jadi 6 kali tu dan lah dekat pihak raya. Faham tak? Memang menipu semua. Allah Akbar. Kali naik 2 kupang. Untuk banyak naik berapa kali ni? Dah 2 ringgit 3 kupang lah. Hampa tak apa naik. Maybe aku orang bagi BMW. Tonton bayang tengok. Buh 186. Pi Perlis patah balik. Habis. Baru ni dapat BMW satu. Ada seorang hamba Allah bagi. Bagus dia. Dia bagi dah ustaz. BMW. Kita pun. Berapa bagi kat saya? Ustaz ambil. Ustaz ambil. Geran dah tak? Tanya geran dulu. Bagi kunci geran tak bagi. Dia kata saya tak habis bayar ni. 2018 baru habis. Saya kata lah tu saya bawa laju ni. Saya kalau bawa 200 tak apa. Kalau kena saman macam mana? Saman saya bayar ustaz. Dia tolong bayar saman. Saya kata kalau rotek mati tak apa, saya apa hidup. Minyak ustaz boh dia kata. Minyak dia bola pelagak. Dah tu dapat BMW tuan-tuan, minyak naik pula dah. Allah. Duk penin lah. Bubuh tu penuh 180 tuan-tuan. Pi matin balik
3,000 cc. Allahu Akbar. Mampu ya. Tu duk fikir kalau depa bagi 200 makan mudah. No. Allah, ustaz pun nak makan awak tuan-tuan. Tuan nak fikir. Sebab tu tuan-tuan, tak ada benda tipu dah. La yasma'una fiha lagwan wala kidh. Syarat dia orang bertakwa. Itu syurga. Yang tidak hasil ia melainkan dengan dua perkara. Ni dua perkara apa ni? Dengan tinggi ilmunya. Ni kita nak masuk syurga ni. Pertama kena jadi orang alim. Orang alim tu tak semestinya mengajar kan. Alim untuk diri kita, kita boleh mengajak bini kita jadi ya. Bini kita tu kan. Jadi ya. Sebab tu saya nak tanya, siapa kakak yang main dengan suami dia? Angkat tangan. Seorang pun tak ada. Seorang, dua, tiga, empat. Okay, siapa main dengan bini dia? Tak ada. Kakak main dengan bini mana? Laki mana? Mereka main dengan laki lain tu. Hampa teruk. Tak mengaku bini kau hajar. Oh jantan macam tu Tu tengah hidup. Tu bini duduk belakang tak mengaku. Kalau mati lagi tak mengaku kan. Teruk ambal teruk. Bini pun tak mengaku. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih pertama jadi orang alim. Orang alim macam mana? Boleh didik bini kita jadi no. Boleh macam mana? Bila bini kita tolak jadi imam, kita jadi imam. Allahu Akbar. Bini duduk belakang. Oi bini seronok bila suami boleh jadi imam. Dia tak? Dia baca tak sedap pun tak apa, tapi suami dia boleh jadi imam. Allahu Akbar, kita pun sedap bini kita. Tuan-tuan boleh tak? Tak boleh suruh bini jadi imam. Allahu Akbar. Kita duduk belakang. Bila nak sujud? Bila nak sujud? Sujud ya terlayak li'ah. Dapat terima kena mampu. Yang muda kalau tak mampu kan boleh. Malam ni malam Jumaat pula. Dia amal gelak nikah dah kan. Berapa sikit boleh dah no. Tu mesti ada ilmu tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan ni hebat tengok. Orang perempuan berapa ramai dalam? 2, 4, 6, 8, 10 lebih kurang 30 orang. Depa semua jamin syurga. Kita belum tentu. Sebab tu tuan-tuan, jadilah orang perempuan. Tinggi ilmu agamanya. Dan yang kedua apa? Dengan banyak berkhidmat kepada Allah dengan amalan ibadat dari yang wajib dan yang sunat sebagaimana kemegahan nikmat dunia jua. Jangan lupa buatlah ibadat masa hidup kita ni. Jadi suami yang baik, isteri yang salihah, jadi anak-anak yang soleh. Sebab apa? Sebab khidmat untuk Allah. Hablum minallah ni. Kita kena ada dua tau. Pertama hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah ni tuan-tuan, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu dalam satu hadis dia kata apa? Ihfazillah yahfazuk. Setengah kata ulama, kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Allah maksudnya jaga benda yang Allah suruh, Allah jaga kita. Takkan buat maksiat. Yang kedua hablum minan nas, dengan manusia. Hablum minan nas ni kena jaga. Ni kita ni orang lah ayu ni, tolong tuan-tuan, habaq sikitlah. Saya nak habaq juga dalam kuliah ni live ni tuan-tuan. Dia perlu lepas lembu tuan-tuan. Tolong tuan-tuan, siapa yang ada lembu ni makan habis tuan-tuan. Makan kita beli tanam, baru ni beli pokok dokong dekat 30 ringgit. Tengok tinggal batang kan. Kita memang dokong sungguh. Tuan-tuan tolonglah siapa punya lembu ni tolong tambatlah. Tuan-tuan kena ingat, hak jiran ni wajib jaga. Tak masuk syurga Nabi kata kalau tak jaga hak jiran. Tuan-tuan bayang dia beli apa semua, memanglah dia pagak. Bukan saja pagak, dengan pagak lembu entam. Ni orang lah ya kita ni tolong tuan-tuan, lembu tolong jagalah. Bukan saya ni, depa main habaq saya, ustaz ni lembu siapa ni? Saya kata tak tahu. Hang ambil tali tu hang ikat. Saya kata, ambil tu ikat sebab dia ada tali tapi dia lepas. Ambil tu ikat. Sebab dia ada hablum minan nas, kena hubungan dengan manusia ni. Ikat tali tu. Kemudian tunggu tuan tu main macam mana. Tapi tak tempat kita nak pegang tali pun tak ada. Saya kata try lah ambil. Ada seorang tuan-tuan, geram ustaz. Saya nak buat buluh runcing. Dia tak nak buat apa? Aku nak sular ni. Dia main aku nak baling bertambah perut. Saya kata jaga. Ni lembu ni mati esok, dia dakwah hang di akhirat esok. Sebab hang bunuh dia tanpa sebab. Walaupun lembu ni tuan-tuan tak ada masalah. Lembu ni tak ada masalah. Tapi yang tuan tu dia lebih kurang macam lembu. Lembu ni tak ada masalah, tuan-tuan. Lembu tu makan alhamdulillah kenyang. Tapi yang tuan tu esok, tuan-tuan kena ingat, tuan ni dia lepas lembu ni makan hak orang, maksud dia berhutang.
Bila berhutang, tuan-tuan, dia kena bayar hutang. Jadi tuan ni kena mai jumpa tuan-tuan. Saya ni lembu saya makan ni, saya kena minta halal. Tidak tertangguh dia untuk naik roh dia ke langit. Jaga tuan-tuan. Sebab tu kita dah abang lah, tolonglah yang bergal lembu ni, tolong ikat lah, tolong buat lah. Kan, tuan tak apa lah. Ni kampung minta orang kami. Lembu banyak, bukan sekor. Kalau sekor tak ada masalah. Kita boleh simpan untuk raya korban. Ni masuk sekali sampai 12 ekor. 12 ekor. Tolong tuan-tuan abang lah kepada pemilik lembu ni. Jangan lepas lah. Tolong ikat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita kena jaga hablum minan nas, hak kita dengan sesama manusia. Satu lagi, hablum minal ardi. Ini tambahan. Hubungan kita dengan pokok-pokok ni pun, dengan binatang, semua ada hak ada. Sebab esok di akhirat kita bangun. Tuan-tuan tahu tak apa yang Allah akan tunai dulu? Allah akan tunai hak ni binatang-binatang ni dulu. Yang mana binatang pernah tanduk binatang ni tanpa sebab, dia akan bangun tanduk balik. Kemudian baru dimatikan. Semua ni dulu barulah esok dengan kita. Hak kita pula. Allah akan tunai hak binatang ni. Habis binatang ni akan habis semua, tak ada. Kemudian barulah tunai hak kita. Sebab tu kita kena jaga hubungan ni. Sikit lagi insya-Allah. Dan dia kata, ya, dan sunat bagi sekalian nikmat dunia juga, maka tiada hasil ia melainkan dengan dua perkara juga. Okey, yang tadi ni nak tunat, ada dua lagi pula. Dengan tinggi ilmu pengetahuan cara dunia. Jadi maksudnya dia kena ada ilmu juga. Ilmu dunia tinggi dengan pandai bahasa dan halus daripada sekolah orang putih. Maka ketika itu dapatlah ia akan pangkat yang tinggi. Ni dia kata ni terbagi dua orang dunia ni. Pertama apa? Pergi mengaji sekolah orang putih. Mengaji dunia, dapat pangkat tinggi. Ni dia kata huraian tentang hak tadi tu. Dengan yang kedua, dengan banyak kaya harta dunia, maka mana-mana orang yang luput, lam wapata tu luput, maksud dia habis. Dengan keduanya, nescaya jadi hina dan malu pada dunia tu. Kalaulah tuan-tuan, dia duk ambil dunia benda ni, pergi mengaji, naik jawatan besar, tapi akhirat tak ada. Maksudnya dia bukan dapat dunia tu, dia rugi dunia. Sebab jawatan tu dia besar, dia tak bawa untuk akhirat. Sebab tu kita nak ni dua ni. Dunia dapat, akhirat dapat. Ni penting. Kan? Dunia dapat, akhirat dapat. Tuan-tuan pernah tahu tak pegawai daerah Selatan ke ni? DO. Tuan Haji Jasni. Kita sebut dia pencen, baru pencen 1 Februari baru ni. Allah bagusnya manusia ni. Ini yang kita nak. Dia pencen tu tuan-tuan, orang rasa ya Allah pencen lah seorang bos yang bagus. Bos yang sembahyangnya dijaga. Qurannya dibaca. Ni, bila nak mula ni majlis tu, mesyuarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ni orang yang nak. Mula dengan kalimah Allah, kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul As. Ini orang yang kita nak. Bila nak makan, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca doa dulu. Ni orang yang kita nak. Pemimpin macam ni. Orang yang bila dia pencen tuan-tuan, orang rasa ya Allah kehilangan besar. Jadi kita sambung insya-Allah. Dengan banyak kaya harta dunia, maka mana orang yang luput dengan keduanya, nescaya jadi ia hina malu pada dunia itu. Demikian juga mana-mana orang yang luput dengan kaya ilmu agama dan dengan kaya ilmu ibadat, maka jadi hina dan malu ia pada negeri akhirat. Apa huraiannya? Pada bulan depan insya-Allah kita akan huraian. Kita berhenti setakat ini. Ada persoalan yang nak tanya? Boleh jawab, saya boleh jawablah. Tak boleh jawab, kita tangguh. Ada tak wahai anak muda? Tak no. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.